Bab mengingati mati dan memendekkan angan-angan. Kita ni tak tahannya, angan-angan kita ni laju. Rasanya kalau Allah Ta'ala beri umur 100 tahun lagi pun angan-angan kita lepas. Nah, panjang angan-angan tu. Sekarang ni kita nak cut angan-angan tu biar padan dengan umur kita. Jadi umur kita ni, para jemaah sekalian, kita kena kembali kepada kata Nabi SAW, umur aku di antara 60-70, majoritinya begitu. Jadi kita kena letak situ, mula 60 tu dia mati dah, barulah kita tidak lajak sangat. Kalau hidup lagi, alhamdulillah, kita boleh tambah ibadah, boleh tambah kebajikan. Kalau mati, sakat tu lah dulu. Tapi kita ada persiapan, siap molek-molek. Jadi bab kita ni bab dua perkara, zikrul maut, mengingati mati, dan pendek angan-angan. Kita ada dua beza di antara angan-angan dengan cita-cita. Kalau cita-cita, kita buat satu perancangan, satu strategi yang kita nak capai, itu dia panggil cita-cita. Tapi angan-angan ni biasanya lebih kepada khayal gitu ya. Aku nak jadi orang kaya, kerja malah. Itu angan-angan nama dia. Nak jadi orang pandai, orang alim, belajar tak malas lah. Nak jadi orang baik, tapi nampak tidak sungguh benar nak jadi orang baik, kawan dengan orang-orang tak baik. Itu dia panggil angan-angan. Tak usah duk sambung lah. Orang Melayu kalau angan-angan dia capur dengan mak jening. Nyanyi kau kawan tu tak ada pasal-pasal. Nah, mak jening ni ada ke tak ada sebenarnya? Mak jening ni ada ke tak? Tapi jadi satu simbol. Kalau angan-angan, mak jening. Kalau cinta, Laila lalu. Tak tahu masa apa dia, Laila Majnun mana. Baik, kita usah di banyak cakap. Maka dalam bab ini, apa yang nak disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala kepada kita, bahawa hidup atas dunia ni akan berakhir. Mati kita, kan? Mati tu tanda, tuan-tuan. Ni syarah ni, dalam kitab tak ada. Al-mautu amrun wujudi. Mati ni benda ada. Siapa kata tak ada mati? Kita tak pernah tengok. Nyawa kita tak pernah tengok. Kita ni hidup, ada hidup ke tak hidup kita ni? Hidup. Hidup dengan apa? Nyawa. Mana nyawa awak? Tak boleh nak jawab. Anda ingat satu kisah ni selalu disebut dah. Waktu seorang cikgu yang bukan Islam, Cina, di sekolah keren, dia mari jumpa dengan Allahyarham tuan guru kita ni. Dia kata, Ustaz, kita ni ada Tuhan. Orang Islam percaya ada Tuhan. Dia kata kalau ada mesti nampak. Sedap juga soalan dia. Kalau ada mesti nampak. Mana Tuhan? Pokok dia nampak kat Tuhan jelema peko-peko dia tu kan. Tuan guru kata, senang ya cikgu. Cikgu ni hidup ke mati? Dia kata hidup lah, boleh cakap ni. Hidup dengan apa? Nyawa. Mana nyawa awak? Tunjuk. Dia pun sengih suka. Bukan semua ada, kena nampak kan. Jadi kita yakin ada. Jadi mati ni makhluk yang ada. Allah Ta'ala sebut dalam suratul Mulk yang kita baca malam-malam, Allazi khalaqal mauta wal hayah. Allah kata, aku ciptakan mati dengan hidup. Dua-dua ada, mati, hidup. Tuhan kata, aku buat. Yang menjadi perantara di antara hidup dengan mati siapa dia? Malaikat. Mari malakul maut, habis cerita. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Hak memisahkan di antara kamu dengan anak beranakmu, yang memisahkan di antara kamu dengan alam akhirat, malakul maut. Surah Sajadah yang kita baca pagi Jumaat. Para jemaah sekalian, Allah Ta'ala sebut malakul maut. Dalam kitab lain ada sebut Israel. Jadi Israel itu tidak ada riwayat yang sahih, tapi adalah disebut. Manakala orang sebut itu biarlah. Kemudian kita kena ingat, malaikat tu kerja, petugas mencabut nyawa. Tapi yang mematikan kita
Secara hakikinya siapa? Allah yatawaffal anfus hina mautiha. Yang mematikan kita Allah. Jangan kata malaikat mati aku, tak, malaikat cabut nyawa. Yang mati kita Allah. Kan? Maka kita kena letak di situ. Kena letak di situ. Mana kata mati itu ada? Dengar cerita. Dalam hadis yang sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut apabila manusia kita semua kata insya-Allah duduk dalam syurga. Kumpulan lain pula hak jahat duduk dalam neraka. Nauzubillah. Syurga, neraka. Ji'a bil maut. Malaikat awak mari mati. Ala surati kabshin, dalam bentuk rupa kibas. Rupa biri-biri. Tok di antara neraka dengan syurga. Maka dia tanya, ahli syurga, ya, mu kenal siapa tu? Kenal, siapa? Mati. Sebab kita dah jumpa dengan dia waktu mati dulu. Lah ni kita tak jumpa lagi. Jangan duk minta nak jumpa lah sehari dua ni. Nak beramah dulu dah, insya-Allah, kan? Tanya, ahli neraka, ya, mu kenal tu? Kenal, siapa? Mati. Sebab kita dah jumpa, dah tengok, dah mati. Pada waktu itu Zubayuzbah, mati disembelih. Mati. Mati sudah mati. Waktu tu orang ahli syurga suka, alhamdulillah tidak ada mati lagi. Khulud la maut. Kekal, tidak ada mati. Ahli neraka habis dah lagi tu. Ingat kau boleh mati, kena makan bakar di api, tak mati. Mati sudah mati. Jadi itulah para jemaah sekalian. Baik, kita pergi kepada Imam Nawawi dalam bab ini, masya-Allah. Dia bawa kepada kita berapa? 6 ayat. 6 ayat yang berkaitan dengan nak melunturkan keegoan kita, nak melemahkan nafsu kita, nak memendekkan angan-angan kita, insya-Allah dengan ayat-ayat yang kita baca ini. Ayat yang pertama tanda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allahu Akbar. Ayat ini besar motivasi dia. Allah kata apa? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati. Mu akan jumpa za'iqah, akan rasa mati. Sakit kata sakit, Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Ada orang sakit tak boleh mati. Ada orang masya-Allah, dia malaikat mari, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ukhruji ila ridwanillah. Hei nafsu, nyawa yang baik, keluarlah ke ampunan Allah. Ketika itu nyawa tu keluar seperti titisan air di mucung pahit. Tak keluar. Senyum ya Tuhan dia. Allahu Akbar. Maknanya setiap mati, setiap yang hidup akan rasa mati. Jadi kita mintalah dengan Allah Azza wa Jalla, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, Allahumma hawin alaina sakaratil maut. Ya Allah, mati kami dengan husnul khatimah dan permudahkanlah kami menghadapi sakaratul maut. Maka dan bahawasanya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan kamu. Ketika itu, tengok, manusia ni ada dua kumpulan. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Sesungguhnya sesiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan syurga, maka sungguhnya dia telah berjaya. Maknanya kita ni tak akan tenang hidup. Sebagaimana kata di ulama salaf, bilakah kita akan rehat? Dia kata selagi setelah kamu pijak kakimu dalam syurga, waktu itu baru kita rehat. Mana kita ni akan melalui dua kerehatan ataupun tiga. Orang yang mukmin bila dia mati, dia rehat. Rehat daripada kesakitan, rehat daripada segala masalah, sebab dalam kubur tu taman syurga dah. Satu. Bangkit di akhirat nanti,
apabila kita melintasi sirat. Sirat belakang kita sudah dia di sana 2 kali rehat. Kemuncak kerehatan bila? Apabila kaki sudah memijak bumi syurga. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Inilah orang berbahagia. Dan ingatlah bahawa kehidupan dunia ini, jadi Allah Ta'ala peringatkan kita, jangan lupa dunia tempat muduk hari ni, ni hakikat dia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan ingatlah bahawa kehidupan dunia ini meliputi kemewahannya dan pangkat kebesarannya tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang yang terpedaya. Orang tengok dunia ni comel. Dalam hadis yang kita dah baca dulu dalam bab zuhud, Nabi kata ad-dunya hulwatun khadiratun, dunia ni hijau, manis, siapa yang terjebak dengan dia terperangkap. Nauzubillah. Surah Ali Imran ayat 185. Itu ayat yang pertama. Pergi kepada ayat yang kedua. Saya tak tafsir panjanglah. Kita tafsir ringkas saja sebab ayat tu sendiri itu sudah cukup motivasi kepada kita. Pasal itulah eloknya kalau kita boleh kita ambil ayat ni, kita orang suruh orang tulis khak besar-besar, khak comel-comel, lekat kat dinding. Kita letak dalam bilik tempat kita tidur biar nampak, letak di pejabat kita, letak di mana-mana. Yang penting biar duduk depan mata, kullu nafsin za'iqatul maut. Barulah kita rasa tak berapa nak sikit hidup atas dunia ni. Ni dia letak benda lain. Letak gambar tu gambar ni, letak gambar penyanyi lah, gambar macam-macam benda. Bila nak mati, duduk nampak. Ada setengah orang ni, kita pergi pejabat dia, kereta besar-besar saja, tepek gambar. Kata kenapa kuat kereta ni? Inilah cita-cita kami. Kita kata kecil. Kenapa kecil ustaz? Cita-cita kita nak pergi syurga. Ni Allahu Akbar. Kalau mati anak tak naik, dia tu. Kereta besar-besar beli, anak awak naik kereta tu. Tak naik. Dia naik kereta pinjam hak masjid. Allahu Akbar. Kereta orang wakah. Berjalan apa gogek dah tayar. Baik. Tak salah tu. Saya tak kata salah. Cuma dari sudut motivasi keimanan, baik kita letak gambar-gambar ayat-ayat yang mengingatkan kita kepada mati.